Isu rasuah beberapa hari saja lagi kalender 2020 akan ditutup. Dan sepanjang tahun 2020 banyak peristiwa yang berlaku mewarnai tempoh itu dan khususnya ketika seluruh dunia berdepan kesan ekonomi dan sosial akibat pandemik COVID-19. Dan isu rasuah juga tidak terkecuali ini kerana sifat dan rantaiannya berkait dengan soal ekonomi dan juga pendapatan rakyat. Justru kita mahu tahu adakah tahun 2020 tahun yang lebih baik dalam konteks pembasmian rasuah. Dan sudah bersedia talian untuk membincangkan perkara ini Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Yang pertamanya saya nak bertanyakan kepada Datuk Seri berdasarkan pengamatan Datuk Seri, adakah tahun 2020 tahun yang lebih baik dalam konteks pembasmian rasuah? Saya dapati bahawa jika sekiranya kita lihat kepada kejayaan SPRM, memang banyak ya. Seperti dalam kes untuk menghapuskan kegiatan rasuah oleh immigration dan agensi kuasa dari segi Macau scam, dan juga beberapa kes seperti pendakwaan juga telah berjaya, iaitu terhadap bekas Perdana Menteri dan juga seorang menteri ya. Itu merupakan, dan juga tangkapan-tangkapan yang dibuat oleh SPRM kalau ikut dia punya statistik lah, dan juga pendakwaan telah bertambah baik jika dibandingkan dengan tahun yang lepas. Itu merupakan di antara kejayaan-kejayaan SPRM yang terus bekerja kuat tanpa penat lelah lah. Itu patut kita beri pujian. Dan satu lagi ialah satu kejayaan yang besar oleh SPRM ialah mereka telah memilih ketua pengarah orang dalam. Itu merupakan satu kejayaan, dan juga dari segi penyiasatan ia merupakan satu siasatan kes rasuah dijalankan secara profesional. Dan apakah yang mendorong kenyataan Datuk Seri berkenaan dengan rasuah tahun 2020 ini? Selain daripada kejayaan tu, ada juga yang masalah-masalah yang dihadapi oleh negara, seperti kejatuhan kerajaan PS ya. Dan sudah tentu walaupun dikatakan di prosesnya di jalan melalui prosedur, tetapi ada yang tidak puas hati mengatakan bahawa ia tak dipilih oleh rakyat. Itu merupakan satu masalah besar. Mungkin juga ada kaitan dengan rebut jawatan dan juga membeli jawatan dan sebagainya untuk jawatan. Jadi itu isu integriti. Yang kedua, kita dapati ada juga kelemahan dari segi GLC ya, yang mana tempatnya diberi kepada ahli politik yang kebanyakan daripada mereka ni dikatakan tidak mempunyai kepakaran, dan juga kemungkinan besar kita takut risiko itu semakin tinggi dari segi penyalahgunaan kuasa. Sebab kalau kita ikut Global Corruption Barometer 2020, ahli parlimen merupakan yang paling tinggi dari segi rasuah di Malaysia kita ini. Jadi selain daripada itu, kita dapati juga dari segi kontrak yang diberi, iaitu lebih kurang 101 yang bising-bising itu, ialah dikatakan diberikan oleh secara rundingan terus. Jadi ini juga telah dinyatakan bahawa ada disasu menyatakan harga terlalu tinggi. Dan satu lagi yang kes-kes yang terbaru ini yang diwarakan ialah mengenai kapal Navy yang 6 buah tu telah pun dibelanja lebih kurang 5.6 bilion, 5.9 bilion, 5.9 bilion, tetapi kapal tak siap. Jadi pada sedemikian merupakan yang patut kita lihat. Tapi cuma satu yang patut kita bangga ialah keberanian dan juga institusi kehakiman yang berani menjatuhkan hukuman walaupun terhadap high profile punya kes, iaitu terhadap Datuk Seri Najib dan juga Kunan. Kita dapati bahawa kita patut tabiklah, maknanya institusi kehakiman di Malaysia ni masih lagi bebas. Kita harap hakim-hakim lain dapat mengikuti dan juga menjatuhkan hukuman dan juga memberi hukuman berdasarkan pada fakta, dan juga mesti ada keberanian. Dan Datuk Seri, kalau kita lihat juga rasuah penjawat awam, 0.01% daripada 1.6 juta penjawat awam berani tampil laporkan perbuatan rasuah dalam jabatan dan juga agensi masing-masing. Angka ini daripada tahun 2012 sehinggalah tahun lepas. Jadi ramai sebenarnya yang masih lagi gusar untuk tampil memberitahu orang atasan, laporkan kepada pihak berkuasa berkenaan dengan penyalahgunaan kuasa ataupun rasuah dalam kalangan penjawat awam ini. Jadi bagaimana, apa punca-puncanya perkara berkenaan? Yang pertama ialah kita perlu lihat kepada
kebaikan kepada whistleblower polisi yang ada. Mana kata apabila sesuatu laporan dibuat kepada ketua jabatan, maka hendaklah ketua jabatan itu mengambil tindakan. Tetapi bagaimana orang bawah nak melaporkan jika sekiranya ketua jabatan itu sendiri, ketua-ketua, ahli politik dan sebagainya terlibat dalam kegiatan itu. Jadi sudah tentu risiko untuk kita melapor adalah begitu tinggi sekali. Jadi ini merupakan salah satu daripada perkara untuk mengatasi masalah ini senang saja, iaitu pastikan semua peringkat sama ada menteri, ahli politik, pegawai kanan kerajaan, KSU, KP, setiausaha bahagian, supervisor sebagainya tidak terlibat dalam kegiatan rasuah. Dan Datuk Seri, tahun 2021 bakal menjengah. Mungkin cadangan Datuk Seri, apa perkara-perkara yang boleh kita tambah baik, apa perkara-perkara yang perlu kita kawal daripada sekarang untuk memastikan bahawa gejala rasuah ini tidak berakar umbi sehingga pada peringkat masyarakat sendiri? Saya kira salah satu daripada sebab kelemahan kita iaitu untuk mengambil tindakan kepada pejabat awam ataupun ahli politik ialah kerana prosedur, walaupun prosedur tertib tak ada, tapi jarang kita dapati ketua-ketua jawatan tu berani ambil tindakan. Kita tak tahu apa sebab. Yang kedua, jika kita lihat di Hong Kong, dia ada satu peruntukan yang dikenali sebagai misconduct of public servant. Maknanya, kalau jika sekiranya kes-kes seperti kapal ataupun daging halal, katalah disebabkan oleh ahli-ahli politik ataupun disebabkan oleh pegawai kerajaan, maka kita ada satu undang-undang untuk mengambil tindakan. Jadi apa yang sedia ada sekarang macam tindakan tertib, selalunya ketua jawatan akan memberi amaran tetapi pangkat akan naik hingga mereka itu boleh jadi orang besar dan juga boleh naik pangkat. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita lihat supaya kegiatan rasuah di negara ini dapat dibenteras. Tapi yang akhir sekali ialah kita hendaklah pastikan iaitu elakkan keruntuhan nilai dan moral, dan iaitu supaya bangsa kita ini tidak terus menghadapi masalah, dan juga ia akan bukan saja memberi kesan kepada masyarakat kini, bahkan juga kepada anak cucu kita. Jika sekiranya institusi-institusi kerajaan dan juga orang ramai masih lagi menerima dan juga orang ramai memberi dan juga pihak swasta memberi, maka sudah tentu sampai bila-bilalah kita tahap rasuah kita tak dapat dibendung. Oleh demikian, akhir sekali hendaklah kita memberi sokongan kepada SPRM, sebab SPRM tidak hanya boleh membantu kita menghapuskan rasuah kerana kekurangan pegawai dan sebagainya, dan sudah tentu ia memerlukan maklumat-maklumat dan juga sokongan orang ramai supaya tidak terlibat rasuah, dan juga pegawai kerajaan hendaklah bersih, kekalkan integriti, ahli politik kekalkan integriti, dan pucuk pimpinan hendaklah ada iktizam politik yang ikhlas supaya kita benar-benar untuk menghapuskan rasuah, kerana rasuah ini merupakan satu pandemik yang boleh merosakkan negara. Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, atas perkongsian berkenaan dengan rasuah pada tahun 2020 dan apa yang berdepani kita pada tahun 2021 nanti.